Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama penuh, nama diberi Nik Mazlina Haiza binti Abdullah. Biasalah pelajar-pelajar akan panggil saya Puan Nik, Madam Nik, macam itulah. Okey, saya habis belajar dah lama lah, sebelum you all lahir kot. Tahun 2000 lagi. Lepas tu saya pernah bekerja di syarikat yang orang kata tak ada kena-mengena lah dengan kerjaya saya sekarang ni. Maklumlah kalau dulu kita bergraduat je, masa zaman saya dululah, asal dapat kerja. Tak kisah pun kerjaya yang tak setara dengan pembelajaran kita dulu, kelayakan kita dulu. Jadi kita main ambil je lah. Tapi so far okay. So selepas tu saya bekerja di KUPTM pada tahun 2002. Pada asalnya masa tu dia bukan nama KUPTM. Nama Kolej Yayasan Pelajaran Mara, KYPM. Okey, dah kerja di sini. Kemudiannya saya KYPM ditukar kepada KPTM, Kolej Politek Mara. Bagi cawangan di sini adalah Kuala Lumpur lah. Okey, KPTM Kuala Lumpur. And then seterusnya dah kerja lagi. Tak tukar-tukar kerja, masih di sini. So saya masa saya masuk sini memang jawatan saya kaunselor lah. And then tidak bertukar jawatan lah so far. Saya bermula dari mula-mula kerja sehingga sekarang. And then bertukar kepada KUPTM dan sekarang UPTM. And then kenapa saya masih di jawatan ini tidak bertukar sebab dari segi kelayakan lah. Kelayakan saya ni, saya degree in psychology dan saya master in counselling. So memang saya punya kerjaya lah, orang kata bidang pengajian saya dan juga kerjaya saya memang orang kata samalah, setara. Okay. And then kalau tanya kenapa tak tukar-tukar kan? Nampaknya tak bertukar lah setakat ni sebab dah memang itu kelayakannya. Dan untuk kalau saya bertukar pun untuk pergi ke satu-satu track tu, of course yang setara dengan bidang ni jugalah. Bagi saya rugi kalau saya dah belajar, sebab untuk kaunseling ni kena ada lesen pun semua kan. Saya dah minta lesen apa semua. Jadi kalau rugilah saya tak apply apa yang saya belajar itulah. Macam tu. So dah 20 tahun saya di sini. Betapa lamanya di sinilah. Dan setakat ni lah tidak ada lagi terfikir nak tukar tempat kerja ke apalah. Remain di sinilah. Saya, apa yang saya tahu tentang leadership ni, dia ada 3 jenis kan. Dia ada yang demokratik, laissez-faire, ada yang very authoritative kan. Authoritarian punya orang dia nak macam ni kan. So saya lebih prefer demokratik lah, macam demokrasi, kita berbincang, kita discuss yang mana baik, yang mana buruk. Tak perlu nak orang kata kalau kata kita ni kita rasa yang ni betul, ikut je. Saya rasa itu yang perlu dibincangkan lah, itu lebih baik kan. Mungkin kita betul tapi sebaiknya kita mendengar jugalah apa pandangan orang lain. Mungkin dia ada justifikasi dia kan, kenapa dia rasa yang ni lebih sesuai. So saya pilih demokrasi lah.
Okey, sifat kepimpinan kita kena lebih memahami lah, rasa kena bertanggungjawab, memahami, mendengar. Mendengar ni salah satu teknik kaunseling juga sebab saya background kaunseling kan. Jadi kita kena mendengar apa keluhan, pandangan daripada orang lain. Walaupun kita punya stand sendiri, kita punya justifikasi itulah kenapa kita nak buat macam ni. Tapi bagi saya kita kena bertanggungjawab lah untuk mendengar dan bertimbang rasa lah. Bertimbang rasa dalam setiap perbincangan dan keputusan yang kita nak buat tu, supaya kita mengambil kira pelbagai pihak lah. Betul, dalam satu-satu kumpulan tu, kalau kita dalam pejabat ke, sebab kita dalam team, setiap orang ada pelbagai personality, setiap orang ada pandangan dia, namun kita mencari jalan tengah lah, yang mana yang terbaik supaya apa yang kita nak pun kita dapat, apa yang dia nak pun dapat, sekurang-kurangnya half-half kita berada di tengah. Macam tu, kita kena ambil kira semua pihak lah, supaya sebab kita nak bekerja ni, kita bukan kerja seorang, kita kerja ramai kan untuk menjayakan sesuatu perkara lah. Contohnya kita nak kejar KPI kita, sasaran tahunan kita. Of course untuk personal, untuk peribadi, bolehlah kita gerak sendiri. Namun begitu, bila kita berada di unit, especially macam saya dah macam ketua unit, saya kena mengambil kira staff-staff yang lain juga. Macam tu, jadinya kita nak bergerak, semua orang tak boleh nak ikut saya je lah. Saya kena sama-sama, kita kena discuss lah macam mana kita nak capai benda tu. Sebab kita diberi tugasan juga. Saya bukan stand alone kat sini, saya ketua kat sini, saya kata ni apa yang saya nak. Tak, sebenarnya saya pun mendapat arahan daripada atas juga. So macam mana kita nak capai sesuatu perkara yang diarahkan, kita perlu bincang dan senaraikan lah apa yang perlu dibuat. Macam tu, dapatkan jalan tengah lah, itu yang paling utama lah. Yang paling sukar adalah bila time nak buat penilaian lah, penilaian staff dan nak maklum pada staff bila prestasi dia tidak mencapai tahap yang kita ataupun unit ataupun institusi tempat kita bekerja tu. Jadi itu yang paling sukar lah. Jadi bila tak sampai tahap tu, kita nak kena sampaikan kat dia, nak beri penilaian tu tak capai apa yang sepatutnya tu, memanglah orang tak boleh nak terima kan. Jadi of course dia akan dapat feedback yang tak best lah. Tapi caranya kita sampaikan juga. Terpaksalah kena bagi tahu kan. Kalau salah kena bagi tahu. Kalau tidak, macam mana nak belajar daripada kesilapan. Kalau tidak, kita akan staff akan terus buat silap je. Macam tu. So kena terimalah. And then actually it's hard for staff untuk terima kenyataan tu, tapi it's hard juga untuk sebagai seorang ketua untuk menyampaikan benda tu, sebab kita nak jaga hati dia juga kan, supaya tidaklah nak kata tak terguris, tak logik. Dia akan terguris sebab benda negatif kan kita nak sampaikan. Dia akan terguris, dia akan kecil hati, dia akan tak sangka yang kita ni tak puas hati dengan cara kerja dia, of course. Dan kita terpaksa terima dan terpaksa sampaikan benda tu. So for me it's hard sebab saya tak berapa gemar lah, tak suka macam confrontation, nak kena cakap dengan orang benda-benda yang tak elok macam tu. Tapi for the sake of kebaikan dia juga, untuk dia maju ke hadapan, dia kena tahu apa dia buat silap dan dia perbaiki apa yang kesilapan tersebut. Mungkin kekuatan dari segi
boleh bincang lah, boleh bawa berbincang untuk saya, untuk kita sama-sama cari jalan tengah. Just datang pada saya, bincang. Rasa kalau tak boleh buat ke, boleh buat ke, kita akan discuss macam mana cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Of course kadang-kadang tu kita nak staff tu buat macam ni, mungkin dia ada halangan, obstacle yang dia terpaksa lalui. Tapi but let's say kalau dia kata susah lah macam mana, just datang. And then saya rasa saya punya personality is my door is always open. Boleh datang, discuss, kita bincang macam mana. That one. But my kekurangan pula sebab saya tak tahu, saya kadang garang juga. Saya rasa macam saya garang, tapi orang kata saya ni lembut sangat. Tu mungkin kelemahan saya. Lembut sangat. Cepatlah emo dia tu kan. Emo tu bukan emo yang marah-marah tu, tak. Emo yang cepat simpati kepada seseorang. Instead of empathy, kita kena empathy, berada di dalam kasut dia kan. Kita mudah emosional dan terbawa-bawa dengan emosi tersebut. Okay. Mungkin kekuatan dari segi boleh bincang lah, boleh bawa berbincang untuk saya, untuk kita sama-sama cari jalan tengah. Just datang pada saya, bincang. Rasa kalau tak boleh buat ke, boleh buat ke, kita akan discuss macam mana cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Of course kadang-kadang tu kita nak staff tu buat macam ni, mungkin dia ada halangan, obstacle yang dia terpaksa lalui. Tapi but let's say kalau dia kata susah lah macam mana, just datang. And then saya rasa saya punya personality is my door is always open. Boleh datang, discuss, kita bincang macam mana. That one. But my kekurangan pula sebab saya tak tahu, saya kadang garang juga. Saya rasa macam saya garang, tapi orang kata saya ni lembut sangat. Tu mungkin kelemahan saya. Lembut sangat. Cepatlah emo dia tu kan. Emo tu bukan emo yang marah-marah tu, tak. Emo yang cepat simpati kepada seseorang. Instead of empathy, kita kena empathy, berada di dalam kasut dia kan. Kita mudah emosional dan terbawa-bawa dengan emosi tersebut. Paling utama dari segi communication lah. Itu yang paling utama sebab pada awal-awal kita kena pandemik COVID-19 tu, kita diarahkan untuk work from home kan, bekerja di rumah. Of course kita ada kita ada wifi, kita ada data untuk selalu communicate, kita ada phone, laptop untuk bekerja, but still dia tak sama tau kita kerja secara online dengan offline ni. Sama macam you all belajar juga kan, online dengan offline ni dia ada sentuhan yang berbeza. Mungkin ada situasi online ni okey, bila kita nak buat kerja tanpa gangguan, tak ada orang datang duk ketuk-ketuk pintu kan, jadi kita fokus buat kerja. Tapi but still dalam pada kerja secara secluded ni, di rumah tu still bagi saya mencabar jugalah, sebab susah kita nak communicate, kejap-kejap nak kena call dan kita cakap tu macam tak puas tau bila kita discuss tu kan, kita tak boleh face to face kan. Macam you tak boleh jumpa lecturer explain kat depan muka kan, dia lain dia punya feel cerita dekat dalam secara online ni. Kadang-kadang network problem kan, putus-putus lah apa semua. So bagi saya communication and human touch tu yang paling utama lah cabaran sepanjang COVID-19 ni. Bagi saya online lah, online, sebab cabaran dari segi device, kita panggil communication yang saya cakap tadi kan, mungkin ada masa macam contoh hari tu saya pun ada masa ketika tiba-tiba
Unify problem, down habis lah internet kat rumah, apa semua kan mengharapkan data. And then laptop pula buat hal kan. Lepas tu saya bukan orang bidang IT. Cuba kalau laptop buat hal, kan susah saya duduk kat rumah. Siapa yang nak tolong? Kalau kat pejabat, kalau PC saya problem, kejap je saya contact je IT department. Mai tolong baiki kan, technician. So macam lebih mudah macam tu. So itulah bagi saya online is quite struggling lah bagi saya compared to offline. Okay, kena selalu jugalah communicate, kena gunalah apa sahaja cara, macam contoh kita ada Google Meet, Zoom ke, ataupun kalau dah nak cepat sangat tapi nak juga bersemuka, nampak muka macam nak cepat kan, kita orang video call lah. Pakai data lah, video call sebab kadang tu nak cepat kan. Lepas tu selalu telefon, WhatsApp. Cuma satu je lah masa online ni. WhatsApp ni tak kira masa lah. Kalau macam kita kerja offline, 8 to 5 tu kita menggunakan sepenuhnya waktu bekerja tu untuk berbincang. Tapi kalau bila masa PKP tu, dah tak kira masa. Malam ke, lewat malam ke, kita rasa nak kata terganggu tu ada jugalah kadang tu. Tapi nak tak nak terpaksa sebab yang atas pun arah kita. Kita pun ada benda nak tahu kena arah yang bawah kan. Nak tak nak mengganggu juga orang bawah. Kadang ada benda saya cuba tapis supaya kalau rasa macam benda boleh tunggu, saya akan tunggu besok. Besok pagi kita akan maklum macam tu. Sebab kita pun faham. Setiap staff ni dia pun ada family, keluarga dan struggle masing-masing kan. Tambah-tambah kalau yang perempuan tu saya faham sangatlah lagi struggle sebab kita nak kerja, dia ada time waktu kerja di rumah. At the same time kita kena masak. Ingat tak masa PKP pertama tu langsung tak boleh keluar. Macam saya, ketua rumah je boleh keluar, suami saya, untuk pergi beli barang-barang apa semua. Dan saya kena masak. Jadi berlari lah kita masak. Lepas tu kita kena kejar meeting lagi. Macam tu lah. So yang penting kena selalulah communicate dengan staff through phone, WhatsApp call, video call, Google Meet, macam tu lah. Okay, kritikan ni dengan rakan sekerja ni macam tak berapa sangat lah, tapi mungkin daripada orang atas lah, bos kan, dia mesti tegur kita kan. Bagi saya, saya menerima kritikan ataupun pandangan orang dengan hati yang terbuka. Macam saya cakap tadi kan, saya cerita bila saya bagi tahu staff, of course staff akan kecil hati ataupun terasa benda tu kita tak boleh nak elak tau. Of course bila orang cerita pasal kita, bagi tahu kita apa benda yang kritikan tentang kita, kita manusia biasa, kita akan terguris, kita akan terasa. Namun begitu, kita kena bear in mind juga, kita kena menerima dengan hati terbuka. Kalau orang cakap macam ni, itu kekurangan kita improve lah. Dan kita jangan bawa lah kata kau ni tak suka aku ke apa kan. So bagi saya terima dengan hati yang terbuka. But still saya an emotional person. So bila teguran, especially kalau teguran tu keras ke, semudah tersentuh. Kalau teguran tu mungkin tak keras, secara elok saya akan tersentuh, tapi mungkin sentuhan tu taklah kuat sangat kan. Itulah mungkin saya punya kekurangan juga. Saya orang yang nak kata hati tisu mungkin ya juga kot. Macam tu lah, kita manusia biasa kan. Walaupun saya seorang kaunselor, tapi saya seorang manusia biasa yang mempunyai emosi sedih, marah, geram, benci, tak suka, semua tu saya ada. Cuma saya tak bawa lama lah kan. Kalau bawa lama kan kuyak pula.
Ada juga masa saya koyak. Bila koyak nangislah. Dah lama-lama tu okeylah, lega. Macam tu. Dari segi kerjaya lah. Saya nampak perubahan daripada mula-mula saya kerja KYPM, naik KPTM, KUPTM, UPTM. Masa mula-mula tu mungkinlah progress tu nampak slow kan. So tapi bagi saya membuahkan hasil yang positif walaupun slow kan. Macam contoh sekarang, ini satu progress, satu langkah yang sangat positif di mana daripada KUPTM naik ke UPTM. So saya dah nampaklah kat situ dia punya progresif tu naik kan. So harapan saya untuk UPTM ni kita akan makin majulah, makin maju, makin bertambah baik dalam segenap segi di mana kita nak capai sesuatu perkara tu. Target yang telah ditetapkan tu mungkin kita capai satu, mungkin lepas tu kita tambah baik dan dapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Itu dari segi kerja lah. Dari segi personality pula, dia ada macam mula-mula kerja kan, kita rasa kita kurang confident, fresh grad dulu. Saya dulu to be frank, habis belajar baru setahun 2 kerja kan, cakap depan-depan student ni macam korang juga. Cuba pergi presentation kat depan kelas ataupun presentation even online. Berdebar tak? Berdebar kan? Takut kan? Macam tu juga saya. Takut, gigil nak cakap depan student. Sekarang ni sekurang-kurangnya saya cakap student online. Kalau dulu masa orientasi ke apa, student sampai 500, 700, 800. You just imagine nak cakap depan 700 pelajar. Saya pula bukan pensyarah yang hari-hari bercakap dengan student kan. Memang benda tu goyang juga. Takut. Walaupun cakap depan student, memang kita so bagi saya personality growth. Masa mula-mula tu takut, goyang. Tapi sekarang insyaAllah so far boleh lah. Kita benda tu datang dengan pengalaman. Kalau kita tak lalui kan, kita tak tahu kan. So after 20 years, so saya rasa kalau saya cakap depan student 500-700 orang, insyaAllah okay lah. Especially kalau student kita lah ke UPTM ni, boleh bercakap, tak ada lagi gigih keta-keta macam dulu. Tu dari segi personality lah, menghadap pelajar. Dari segi saya pula, kan saya cakap saya seorang yang hati tisu kan. Mungkin saya dengan perkembangan ni naik ke UPTM makin lama, makin umur pun meningkat, pengalaman pun makin bertambah. Saya lebih kental, lebih kuat, lebih pendirian tu lebih kukuh kan. Nak cakap sesuatu tu berani, nak stand untuk for the right of somebody ke staff ke diri sendiri pun berani bercakap. Itulah dari segi personality lah, supaya kita lebih kuat lah.